Di padang mahsyar, saat manusia berharap dimasukkan ke dalam syurga, dia dihalau daripada saf kanan, bertemu dengan baginda di Haudil Kautsar. Ada di kalangan umat Nabi yang Nabi katakan kepadanya, menjauhlah kamu, nyahlah kamu daripada aku. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang dimuliakan mudhif kita, tuan rumah kita yang diraikan, Datuk Syed Abu Hussein, dan yang dihormati lagi disanjungi para tetamu dan undangan, khususnya Syekh Nias dan juga Syekh Abbas. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul. Kita dapat berkumpul untuk mengenang dan memperkukuhkan ikatan cinta kita dan ittiba' kita kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah didasari oleh mahabbah, kecintaan. Ittiba' kita menjunjung perintah baginda di atas jemala kita bukanlah didasari oleh kekerasan ataupun ketakutan, tetapi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas asas kecintaan. Ada perbezaan antara mereka yang mengikuti menurut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana didasari oleh ketakutan, berbanding mereka yang menjunjung titah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan kecintaan. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengikat kita semua pada malam ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan datang di akhir zaman manusia-manusia daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalaulah untuk melihat Nabi, dia terpaksa mempertaruhkan hartanya dan dirinya sendiri, pasti dia akan melakukannya. Tuba, summa tuba, summa tuba. Nabi menyebut sehingga 7 kali. Man amana bi walam yarani. Orang yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihatku. Nabi SAW menyebut di dalam hadis bahawasanya akan ada golongan yang
bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah. Walaupun dengan mengorbankan nyawanya untuk melihat Rasulullah, pasti mereka akan melakukannya, maka golongan itu datang pada akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan tersebut, yang kita akan tebus Rasulullah, untuk Rasulullah, fidaka abi wa ummi, akan kutebus untukmu ya Rasulullah, ibuku dan ayahku. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dilihat sebagai seorang yang telah menghubungkan langit dan bumi. Nabi SAW telah menghubungkan kita dengan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata satu orang penyair dalam ungkapannya yang menyatakan perubahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perubahan yang tak mungkin berlaku dengan tenaga manusia. Tidak mungkin berlaku dengan kepintaran seorang manusia. Bahkan perubahan yang Nabi SAW lakukan adalah bersama dengan baginda qudratullah, bersama dengan baginda iradatullah, bersama dengan baginda masyiatullah. Orang Islam melihat Rasulullah bukan seperti orang bukan Islam melihat Rasulullah. Orang Islam melihat Rasulullah adalah seorang Rasul dan seorang Nabi. Maqam yang paling tinggi yang disandang, yang dipernobatkan baginda dengan maqam tersebut adalah an-nubuwah war risalah. Adapun orang bukan Islam mungkin ada yang memuji Rasulullah, menulis tentang Rasulullah, tetapi menyifatkan baginda sebagai tokoh terulung sepanjang sejarah, sebagai satu orang genius dalam mencipta tamadun baru. Walaupun ungkapan perkataan itu seolah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya oleh kerana di dalam diri mereka tidak ada Muhammad Rasulullah. Melihat Nabi itu sebagai manusia handal yang punya kepintaran, yang mempunyai cita-cita tinggi dalam memajukan bangsanya. Bahkan kita melihat Rasulullah sebagai seorang manusia yang dihubungkan dengan langit. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Ayat itu tidak terhenti hanya innama ana basyarum mislukum. Ayat daripada surah Al-Kahfi ini tidak terhenti hanya menyatakan, wahai Muhammad, beritahulah kepada umatmu, hanya saja aku adalah manusia seumpama kamu. Ya, baginda manusia seumpama kita, tetapi ada maziyah, keistimewaan yang bersama dengan baginda, iaitu yuha ilayya, yang diturunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyair ini menerangkan kepada kita bagaimana inna hadzal insan alladhi wulida yatiman wa nasha'a yatiman qadirun ala an yansakha maktabatil alami kulliha wa ansha'a maktabatan jadidatan
wa hiya masdarun lil ilmi wal irfan. Seorang yang dilahirkan yatim, membesar dalam keadaan yatim, mampu untuk memansuhkan segala perpustakaan alam, memansuhkan segala tamadun-tamadun yang terlebih dahulu datang sebelumnya, tamadun Rum, tamadun Farsi. Anak yatim ini telah membina tamadun baru, telah membangun perpustakaan baru yang menjadi sumber kepustakaan dan keilmuan. Adakah hanya semata-mata kerana zatnya? Tidak. Kerana bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, qudratullah. Bersama dengan baginda, al-mu'jizah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata satu orang pujangga daripada India bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok insan alladhi dasat ummatuhu taja Kisra, yang umat dia telah memijak mahkota Kisra. Wa huwa yanamu 'ala al-hasir, sedangkan baginda itu hanya tidur di atas tikar. Umatnya telah menundukkan dua tamadun besar, telah merobohkan dua kerajaan besar, sedangkan beliau itu hanya tidur di atas tikar, tidak memikul senjata di tangannya. Jadi kekuatan apakah yang bersama Rasulullah? Kekuatan Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kekuatan nusratullah inilah yang bersama dengan baginda, yang mengubah segala-galanya, membawa manusia daripada kejahilan kepada manusia yang memacu kemajuan, bukan hanya kemajuan berbentuk fizikal sahaja, tetapi baginda telah memacu kemajuan kerohanian dalam diri umatnya, dalam diri masyarakat yang dahulu dilihat tiada tamadun dalam kehidupan mereka. Masyarakat Arab yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi inilah yang telah melahirkan cendekiawan. Rasulullah yang ummi inilah yang telah melahirkan ulama. Bersama dengan baginda qudratullah, bersama dengan baginda iradatullah, bersama dengan baginda masyiatullah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amat beruntunglah jiwa yang mencintai Rasulullah dan menghubungkan diri dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal perbicaraan kita menyebut tentang mengikut Nabi itu al-ittiba'u ala asasil mahabbah. Wa laysa ittiba'una li rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala asasil qahri was saltah. Tetapi di atas dasar cinta. Orang yang melihat Nabi itu di atas dasar cinta, sama ada dia berada di hadapan manusia ataupun di belakang manusia, dia adalah muttabi'. Dia adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti
telah ditanya dalam satu perhimpunan yang beliau hadiri di Perancis. Beliau berbicara tentang cinta. Beliau berbicara tentang cinta kepada Tuhan. Setelah selesai majlis, datang satu orang wartawan wanita kepada beliau, kemudian menyatakan kekaguman terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Syeikh. Tetapi beliau tidak faham satu perkara. Kamu berbicara tentang mencintai Tuhan, tetapi dalam masa yang sama kita juga ataupun kamu juga berbicara kepada ataupun dalam tajuk takut kepada Tuhan. Jadi dia tidak faham kaifa najma'u bainal mahabbati wal khauf. Bagaimana kita dapat menghimpunkan antara tak suka, cinta kepada sesuatu, dalam masa yang sama kita takut kepada dia. Wa ka'annaha fahimat annal hubba wal khawfa diddani la yajtami'an. Dia adalah dua perkara yang tak mungkin berkumpul. Kita bicara soal mencintai Allah. Dalam masa yang sama kita bicara takut kepada Allah. Jadi bagaimana dapat dihimpunkan antara cinta kepada Allah dan takut kepada Allah? Kalau kita mencintai sesuatu, kita mendekatinya. Kalau kita takut daripada sesuatu, kita akan menjauhinya. Maka setelah mendengar soalan daripada wanita ini, Al-Syekh telah mengalirkan air mata. Beliau menyatakan, tidak ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh seorang kekasih dan pencinta melainkan berpisah dengan kekasihnya. Yang ditakuti oleh seorang pencinta adalah berpisah daripada kekasih. Firaqul habib. Jadi apabila dikatakan hendaklah seseorang itu takut kepada Allah, maksudnya dia perlu buat perkara-perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah, dan dia perlu tinggalkan perkara-perkara yang memisahkan dia daripada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia sangat takut di hari akhirat akan dikatakan kepadanya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Perkataan ini sangat menakutkan dia. Di padang mahsyar, saat manusia berharap dimasukkan ke dalam syurga, dia dihalau daripada saf kanan dan dikatakan kepadanya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Asingkan dirimu daripada golongan ini, wahai pendosa. Begitulah juga kita yang di atas bibir kita mengakui mencintai Rasulullah. Perkara yang paling kita takuti saat di padang mahsyar, bertemu dengan baginda di Haudil Kautsar, ada di kalangan umat Nabi yang Nabi katakan kepadanya, suhqan suhqan. Dia datang kepada Nabi mengharapkan sesuatu daripada Nabi, tetapi dikatakan kepadanya, menjauhlah kamu, nyahlah kamu daripada aku. Inilah perkara yang paling kita takuti, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yaitu saat di padang mahsyar nanti kita dijauhkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita di atas muka bumi ini hendaklah melakukan ketaatan, hendaklah berusaha untuk meredakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih ditakuti. Kerana apa? Kerana baginda adalah malazuna. Baginda adalah mu'tamaduna. Yauma la yanfa'u malun wala banun.
kalaulah tempat bergantung kita mengusir kita, maka tidak ada lagi tempat perlindungan daripada azab Allah di hari akhirat. Dan satu perkara yang kita telah sebutkan tadi, bahawasanya di atas asas cinta. Kata Al-Habib Umar di dalam Ad-Diya'ul Lami', Ainal muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Di manakah para kekasih? Di manakah para kekasih Nabi yang untuk dia mengorbankan nyawa dia dan harta yang berharga yang dimiliki adalah mudah? Di manakah golongan itu? Bahkan ini adalah penanda aras cinta kita yang sempurna terhadap Rasulullah, iaitu kita bersedia bila-bila masa, dengan berapa jumlah yang ada, hatta untuk mengorbankan nyawa kita demi Rasulullah. Apa maksud demi Rasulullah? Iaitu demi agama Allah. Seperti para sahabat yang mengorbankan nyawa mereka adalah mudah, kerana kematian artinya adalah bertemu dengan kekasih. Adapun kita punya tafsiran kematian, kematian adalah berpisah daripada kekasih. Para sahabat melihat kematian mereka mempercepatkan pertemuan mereka dengan kekasih mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru segala yang ada dikorbankan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kita hendaklah meletakkan diri kita di antara ihdal husnayain. Salah satu saja daripada dua perkara. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin ada orang yang benar pada apa yang mereka berjanji kepada Allah. Ada yang telah pergi meninggalkan dunia, terkorban syahid di jalan Allah, dan ada yang masih menunggu. Sama ada kita telah mengorbankan nyawa kita untuk Allah dan Rasulullah, ataupun kita menunggu perkara itu. Salah satu daripada keduanya. Ihdal husnayain. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sama ada mereka berjuang dan masih hidup dalam perjuangan, ataupun telah terbunuh kerana berjuang. Inilah yang kita ingin bina setiap kali kita berada di dalam majlis mengingati Rasulullah, iaitu mempunyai semangat seperti para sahabat. Seperti para sahabat. Para sahabat adalah penanda aras kemuncak kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Sama ada terus berjuang atas muka bumi ini, menunggu mati di jalan Allah, ataupun telah pun mati di jalan Allah. Sama ada mendapat ghanimah semasa hidup atas bumi ini sebagai hadiah daripada Allah kerana berjuang kerana agama, ataupun telah terbunuh kerana ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang ahli sufi, tamannat Sulaima an amuta bihubbiha. Sulaima nama seorang perempuan.
mahu aku ini mati kerana mencintainya. Maka kata beliau, mati kerana Sulaimah itu adalah benda yang sangat mudah. Kerana apa? Ini adalah mati kerana kekasih. Apa yang dia ingin sampaikan, mereka yang benar-benar mencintai Rasulullah, kemuncak pengorbanan yang dia sanggup buat adalah mengorbankan nyawa dia. Jadi setiap kita yang ada dalam majlis ini perlu mempunyai semangat yang sama, iaitu kita terjemahkan mahabbah kita dalam mencintai Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Kalaulah bersama dengan kita bantuan daripada Allah, maka apa yang telah berlaku pada zaman sahabat juga boleh berlaku pada zaman ini. Kerana ayat tadi memberi harapan kepada kita. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Ayat ini bukan hanya mengatakan kami hanya membantu Rasul kami. Tidak. Walladzina amanu. Ayat ini memberi harapan nusratullah walaupun Rasulullah tidak ada. Dan inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Mereka tidak perlukan, mereka tidak terputus daripada bantuan Allah walaupun Nabi tidak ada bersama dengan mereka. Tidak terputus. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan yang terakhir, apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Antara syarat cinta adalah taat. Antara syarat cinta adalah suka kepada apa sahaja yang berkaitan dengan yang kita cintai. Itu cinta yang tulus. Kalau cinta Rasulullah, suka dengan cara makan Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah, suka dengan cara kehidupan Rasulullah. Ini yang sempurna. Bukan maknanya orang yang mana dia abaikan agama, dia tak ada cinta. Kita bicara tentang cinta sempurna. Setiap orang mukmin pasti ada cinta. Tetapi kita berbicara tentang cinta yang sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu memaksiati Tuhan, dalam masa yang sama kamu menzahirkan kecintaan kepadanya. Kaedahnya seorang pecinta akan mematuhi segala yang disuruh oleh yang dikasihi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah suri tauladan kita. Kita masih mempunyai harapan untuk memperolihi radhiyallahu anhum wa radu'an dalam firman Allah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum. Wallazina ittaba'uhum ini adalah amal harapan untuk kita. Seperti mana ayat wallazina amanu yang kita bacakan tadi. Wallazina amanu adalah amalun. Tidak terputus lagi harapan kita untuk mendapat nusratullah. Kerana Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana wallazina amanu. Begitu juga, kita masih lagi boleh menggapai ridwanullah. Di dalam ayat, wallazina taba'uhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bacaan selawat kita, nama-nama kita ini disebut di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita bersama dengan baginda, walaupun kita ini hanyalah mungkin masih berlakon mencintai Nabi, tetapi harapan kita adalah man tasyabbah biqaum.
Hadis man tashabbaha biqaumin adalah hadis yang memberi harapan. Memberi harapan kepada pendosa yang berpura-pura mencintai Nabi. Berpura itu maknanya belum tulus. Hadis ini memberi harapan. Barang siapa yang tasyabbah, berusaha untuk menyerupai satu kaum, maka fahuwa minhum, maka dia bersama dengan mereka. Kita berpura-pura dari segi rupa paras kita untuk jadi seperti pecinta Rasulullah yang paling kemuncak para sahabat, fahuwa minhum. Sebab itu apabila Nabi SAW menyampaikan hadis, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sukai. Hadis ini telah menjadi suatu hari yang paling gembira kepada para sahabat. Iaitu Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dikasihi. Maka hadis-hadis seperti ini, ayat-ayat Al-Quran seperti tadilah yang memberi sumbu harapan untuk kita. Kalau nak kira dengan diri dan zat amal kita, memang belakang. Zat amal kita, jiwa kita, hati kita, kecenderungan kita jauh. Tetapi hadis, kamu akan bersama orang yang kamu kasih. Maka kita letakkan sahabat sebagai puncak kita. Dan kita letakkan niat untuk jadi seperti para sahabat yang mencintai Rasulullah. Kita bina semaikan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kalaulah kita mati pun tidak dapat mengamalkan keseluruhan agama, al-mar'u ma'aman ahabba adalah pertolongan buat kita di padang mahsyar. Semoga Allah Ta'ala terima semua kita dan memberi pahala yang besar kepada tuan rumah yang menganjurkan majlis pada malam yang berbahagia ini. Jumpa musuh kita, Pak Long. Kerana dia kita bercerai dengan bini dulu, contoh. Lepas tu bini kita pergi berkahwin dengan dia, tak celaka, tuan-tuan. Jumpa dia nak panggil salam. Kata sebab salam apa, aku tak ada santau, sang tu orang. Kan? Meluat, menyampah. Jumpa Nabi suruh panggil salam. Yang ni pun payah nak buat, tuan-tuan. Nampak ringan tapi payah nak buat.